Okey, so kita sambung, tadi terputus. Okey, so tadi macam mana kita dapat persamaan K2O tu larut dalam air. Okey, so K2O tambah H2O dapat apa? Okey, so mula-mula pecahkan K plus, O minus, H plus. Untuk air, H plus dengan OH minus. Okey, so K plus akan bergabungan OH minus. So, dapat KOH. Okey, sepatutnya HO2 minus dengan H plus ni awak dapat H2O. Okey, tapi untuk kes ni, okey, awak dah larutkan K2O dalam air tulen. Okey, takkanlah lepas tu awak akan dapat air tulen lagi. Awak mesti dapat benda yang dah bercampur. Jadi, kalau depan dah ada H2O, kat belakang tak boleh ada lagi H2O. Okey, jadi macam mana kita nak settlekan O2 minus dengan H plus yang lebih ni? So, kita balance. Ingat kalau depan dah ada H2O, belakang tak boleh ada H2O lagi. Okey, so yang ni senang je. Depan K ada 2, belakang K ada 1. So, kita tambah 2. So, O semua dah jadi 2, H dah jadi 2. Okey, so muka surat seterusnya 56. Okey, so untuk 56, sifat kimia ketiga, kumpulan 1 bertindak balas dengan gas klorin. Okey, klorin. Ingat Cl2, gas. So, gas. Okey, so contoh kat sini Li tambah Cl2 dapat, dapat apa? Ni cikgu tulis balik lah. So, Na contoh tambah Cl2 dapat apa? So, Na plus Cl dia punya charge Cl minus. Okey, so bila silang dapat NaCl. Okey, NaCl ni balance, sebelah kiri ada 2 Cl. So, kita tambah. Okey, lepas tu tambah depan ni. Okey. Okey, so kita dapat natrium klorida. Inilah pepejal putih. Okey. Okey, so dia punya ni pun sama. Dia bertindak balas dengan air ke, dengan oksigen ke, dengan gas klorin ke, sama je pemerhatian dia. Lithium paling perlahan. Sebab apa? Lithium ni saiz kecil, jarak dengan nukleus dekat. So, electrovalence ni susah dilepaskan, kereaktifan dia berkurang. Lithium terbakar perlahan dengan nyalaan merah, menghasilkan pepejal putih. So, kenapa perlahan? Dia paling kurang reaktif. Okey, macam mana dapat pepejal putih? Lithium bertindak balas dengan gas klorin, menghasilkan lithium klorida. So, persamaan saling balik. Okey. Untuk natrium terbakar terang. Dia tengah-tengah, 281. So, nyalaan kuning menghasilkan pepejal putih. Dia logam reaktif. Macam mana dapat pepejal putih? Natrium bertindak balas dengan gas klorin. Dapat natrium klorida. Natrium klorida itulah pepejal putih. Okey. Okey, untuk kalium, susunan dia 2881. Okey. 2881, saiz besar. So, jarak nukleus dengan electrovalen dia jauh. Jadi, electrovalen ni senang nak keluar, senang nak dilepaskan. So, kereaktifan dia bertambah. Okay, jadi, kalium sangat terang, nyalaan ungu. So, dia paling reaktif. Macam ni dapat pepejal putih? Pepejal putih dia adalah kalium klorida. Okey, so awak nak ingat, cara awak nak ingat nyalaan ni, awak ingat KMKU, makku. Okey, merah untuk lithium, kuning untuk Na, ungu untuk kalium. Okey, jadi nyalaan ni penting. Kalau kertas 3, dia tanya pemerhatian. Apa awak nampak? So, awak akan nampak nyalaan ni lah. Okey. So, untuk muka surat seterusnya, ini adalah conclusion apa yang kita dah belajar. Okey, sifat kimia kumpulan 1 yang pertama dengan air, yang kedua dengan klorin, yang ketiga dengan oksigen, dan dapat oksida logam. Oksida logam tu kita larutkan dalam air. Okey, jadi yang nombor 3 ni je, dia ada 2 step. Mula-mula kita bakar dengan oksigen, lithium. Okey, lithium tambah gas oksigen. So, dapat LiO ni pepejal putih. Okey, pepejal putih larut dalam air, barulah dapat alkali. So, macam mana nak tahu alkali? Ada OH kat belakang. Jadi, kita salin balik semua persamaan tu.
di muka surat 60. Okey. So lepas tu cikgu sentuh pasal logam peralihan. Okey, logam peralihan yang awak kena buat PBL tu. Okey, logam peralihan berada di antara kumpulan 2 dan 13. Dia berada di antara, maknanya kumpulan dia start antara kumpulan 3 hingga 12. Tak termasuk 2 dengan 13 ni tak termasuk. Okey, ni contoh-contoh dia lah. So apa yang berada kat tengah-tengah tu semua logam peralihan. Okey, sifat biasa, sifat logam: berkilat, mengalirkan elektrik, haba, mulu ni boleh ketuk, kekuatan dan tegangan yang sangat tinggi, takat lebur dan ketempatan dia tinggi. Okey. Ciri istimewa. So ciri istimewa ni lah yang ditanya dalam SPM. So kena hafal at least 2. Dah tahulah. Okey, yang pertama membentuk sebatian berwarna. Okey, hanya logam peralihan je yang ada ciri ni. Contohnya ferrum 3 membentuk warna perang, ferrum 2 membentuk warna hijau, sebatian berwarna. Kuprum 2 sulfat membentuk warna biru. Okey, contoh tadi natrium klorida. Warna dia putih. Sebab apa? Dia bukan logam peralihan. Natrium ni kumpulan 1. Okey. So nombor 2, mempunyai lebih dari satu nombor pengoksidaan. Okey, apa nombor pengoksidaan ni? Contoh kuprum 1 dia punya cas Cu+. Okey, kuprum 2 Cu2+, ferrum 2 Fe2+, ferrum 3 Fe3+. Okey, maknanya nama kuprum tapi ada 2. Ada 2 nombor pengoksidaan, +1 +2. Okey, tapi kalau contoh kalium tadi, kalium dia ada K+ dia tak ada K2+ ke? Sebab dia bukan logam peralihan. Hanya logam peralihan je ada ciri ni. Okey, yang ketiga, unsur peralihan ni dia boleh membentuk ion kompleks, ion yang besar. Okey, contohnya ferrum dia membentuk ion kompleks dengan cyanoferrat ni. So dia akan jadi ferrum hexafluoroferrat 2. Okey, ataupun kuprum 2 tetramina. So awak tengok nombor ni pun dah tahu dah benda ni adalah kompleks. Okey, so boleh membentuk ion kompleks. Okey, yang ketiga, okey, yang ni pun sebenarnya ciri keempat, dia boleh bertindak balas sebagai mangkin dalam industri. So mangkin ni, apa mangkin? Mangkin ni industri suka. Dia satu bahan yang boleh speed up reaction. So industri sukalah dapat hasil yang banyak, dapat hasil yang cepat. So jimatlah dia orang punya cost. Okey, mangkin tidak berubah secara kimia serta tindak balas. Mangkin ni dia tak efek apa-apa. So dia pun tak berubah. Okey, contoh ferrum untuk proses Haber untuk keluarkan amonia, vanadium 5 oksida untuk proses sentuh keluarkan asid sulfurik, platinum untuk proses oswald untuk pengeluaran asid nitrik. Okey, jadi selamatlah buat PBL awak. Carilah gambar yang berkaitan. Contoh boleh cari gambar proses Haber ni. Apa-apa saja yang pasal unsur peralihan awak boleh cari gambar. Okey, sekian, terima kasih.